Pak, kita kembali lagi menerusi segmen yang akan kita bawakan pada hari ini, segmen Sihat Minda. Betul. Selalunya Sihat Minda ni, kalau kita ni minda kita ni sihat, maka fizikal kita ni juga akan sihat. Jadi yang akan kita bawakan pada hari ini mengenai Hari Kesihatan Mental Sedunia 2022 dan kita ni bersama narasumber kita yang sudah pun bersedia, iaitu Yang Mulia Puan Hajah Rozaila binti Haji Abdul Rahman, iaitu selaku psikologis. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Alhamdulillah, sajuk jual sini. Sajuk. Memang sajuk di sini ni. Sesejuknya cuaca kita ni di luar kali ya? Ya. Ataupun cuaca kita ni okey saya di luar hari ini. Sebenarnya. Dapat kita dihangatkan dengan topik kita ni pada hari Betul. ini, iaitu Hari Kesihatan Mental Sedunia 2022. Banyak yang ingin kita bincangkan dan yang perlu kita ketahui sebenarnya. Betul. Mungkin juga ada yang keliru dengan perbezaan kesihatan mental dan juga masalah mental. Dan ada yang katanya sama saja masalah mental dan juga kesihatan mental ini. Jadi kita akan tanya lebih lanjut bersama dengan narasumber kita ya, yang lebih fokus kepada Hari Kesihatan Mental Sedunia 2022. Puan, Hari Kesihatan Mental Sedunia disambut yang seperti kita ni tahu pada setiap 10 Oktober. Untuk tema pada tahun ini, apakah temanya dan saranan Kementerian Kesihatan dalam kita menjaga kesihatan mental kita ni? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana diberi kesempatan pada hari ini untuk hidup lagi, dan mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan mudah-mudahan esok lebih baik daripada hari ini. Terima kasih kepada Rampai Pagi kerana berjemput Kementerian Kesihatan untuk memberikan Hari Kesihatan Mental Sedunia 2022. Okey, sebelum itu saya menjawab dulu soalan mengenai saranan Kementerian Kesihatan lah. Kalau kita lihat kepada keputusan Hari Kesihatan Mental Sedunia dari Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Hisham bin Haji Jaafar dalam keputusannya yang menggalakkan dalam saranan penjagaan kesihatan mental ini ialah yang menggalak Yang Berhormat menggalakkan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam untuk mengutamakan penjagaan kesihatan mental bersama ahli keluarga dan juga rakan-rakan. Dan apa yang kita ni boleh buat ialah dalam keputusan itu juga membuat aktiviti bersama seperti riadah, mengkongsikan masalah dan mengkongsikan masalah itu dalam ruang yang selamat, safety area lah, di mana kita ni rasa orang yang dengan kita ni kongsikan itu kita ni rasa trusted, tidak akan backstab kita ni lah, contoh. Dan juga melakukan aktiviti kerohanian seperti kalau orang Islam macam kali meningkatkan kita punya solat, berkali solat dulu akhir waktu pada awal waktunya, lepas tu berzikir, dan kalau macam mungkin yang bukan beragama Islam bermeditasi berkala lah. Okay. So dengan itu juga dalam perutusan itu juga mengatakan kalau boleh kita ni mengurangkan social media kerana boleh membantu kesihatan mental kita ni. Dan kita ni itulah kalau macam sekarang ni ada apps kan dapat menunjukkan berapa lama kita ni on the phone atau so macam I think macam more than 14 hours we're on the phone lah. So kalau boleh kita ni kurangkan. Dan di sini juga ingin juga sebagai personally mengongsikan salah satu doa yang baru saya menghayati, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa'udzubika minal ajzi wal kasal wa'udzubika minal jubni wal bukhl wa'udzubika min ghalabati ad-din qahr rijal. So doa ini bermaksud, ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada duka cita dan rasa sedih. Aku berlindung denganmu daripada lemah dan malas. Aku berlindung denganmu daripada sifat pengecut dan bakhil, dan aku berlindung denganmu daripada bebanan bebanan hutang dan penindasan orang. So di sini kalau lihat pada doa ini, apa yang kita ni melindungkan, kita ingin berlindung daripada sifat
ni yang boleh antaranya ialah yang telah dinyatakan tu macam juga citra rasa sedih itu faktor-faktor kesihatan mental lah. So kita ni berlindung daripada perkara-perkara ini untuk menjaga kesihatan mental kita ni lah. Okey, so berbalik kepada kesihatan mental sedunia. So seperti yang tadi nyatakan tadi, ia ditandakan pada 10 hari bulan Oktober setiap tahun dan setiap tahun itu ia bermaksud sehari itu sajalah ya sebulan usually ya sebulan bulan itu ada aktiviti-aktiviti yang dilakukan. So kesihatan hari kesihatan mental sedunia ini ialah bertujuan untuk memberikan kesedaran mengenai kesihatan mental di seluruh dunia dan menggerakkan usaha memberi sokongan kepada individu-individu yang mengalami masalah kesihatan mental. So maka sejak 2013 the World Health Organization WHO mengadakan kempen global lah itu Hari Kesihatan Mental Sedunia. So tahun ini ia punya tema Make Mental Health and Well-being for all a global priority. So jadikan kesihatan mental dan kesejahteraan untuk semua keutamaan global. Itu antara temanya dan di sini untuk sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia, apakah antara program yang dilaksanakan di Brunei? Mungkin boleh dijelaskan mengenai perkara ini. Okay, terima kasih. So macam program-program yang dilakukan untuk Hari Kesihatan Mental Sedunia. So alhamdulillah sejak berapa tahun kebelakangan ini aktiviti kesihatan mental sangatlah mendapat galakan, menunjukkan pelbagai lapisan masyarakat menerima kesihatan mental ini. So aktiviti-aktiviti yang dilakukan bukan saja kementerian agensi kerajaan yang mostly Kementerian Kesihatan, tapi agensi-agensi yang bukan kerajaan, syarikat-syarikat swasta, NGO pun melakukan aktiviti-aktivitinya. Okay. So untuk pada hari ini saya kongsikan apa yang berlaku untuk Kementerian Kesihatan sajalah. Aktiviti yang kami akan lakukan ialah seperti insya-Allah pada ujung minggu ini pada 15 hari bulan 15 dan 16 Oktober akan ada roadshow and exhibition Mental Health and Well-being for All Together Towards a Mentally Health and Resilient Nation. Kesihatan mental dan kesejahteraan untuk semua bersama ke arah kesihatan mental dan bangsa berdaya tahan. Okay, so roadshow ini show dan exhibition ini akan berlangsung di atrium at the mall pada 15 dan 16. So 15 bermula pukul 10 hingga 10 pagi hingga 7 malam dan 16 hari bulan dari 10 pagi hingga ke 5 petang. Okey. Dan selain pada itu kami adakan bengkel pada 20 Oktober. Bengkel komunikasi kesihatan mental health communication workshop Mindframe. So ini bengkel ini yang merupakan kerjasama dengan Everymind. Everymind is national NGO dari Australia. Ya, bengkel ini sokongan daripada National Mental Health Australia dan juga Australian National Commission of Mental Health for Mental Health dan Kedutaan Australia. Okey, di Brunei Darussalam. So ini bengkel ini ialah bertujuan untuk meningkatkan kemahiran pekerja-pekerja kesihatan dalam cara berkomunikasi mengenai kesihatan mental mempromosikan kesihatan mental, memastikan apa yang kita sampaikan itu adalah selamat dan berkesan, dan juga supaya kita dapat mengendalikan informasi itu untuk mengurangkan stigma dan ketakutan yang berkait dengan masalah kesihatan mental. Begitu juga insya-Allah pada 31 Oktober akan ada pelancaran Mental Health Action Plan for Negara Brunei Darussalam 2022-2025. Plan tindakan kesihatan mental negara Brunei Darussalam insya-Allah akan berlaku di salah sebuah dewan di Bandar Seri Begawan Lah. Dan ini Mental Health Action Plan ini merupakan langkah penting untuk menekankan komitmen negara Brunei Darussalam dalam penjagaan kesihatan mental kita ni. Okey. Dalam pelancaran itu juga insya-Allah akan ada pendandangan memorandum persefahaman bersama
Friends of HPC, sahabat-sahabat Pusat Promosi Kesihatan. So yang terdiri pada NGO dan syarikat-syarikat swasta. So lastly, insyaAllah akan ada bengkel pada 29 hari bulan November, the ASEAN Plus 3 workshop on the sharing best practices for mental health promotion in school setting. Dan ini akan berlaku di atas talian, insyaAllah. InsyaAllah itu akan berlaku lah. Baik, Alhamdulillah itu antara pengongsian bersama. Apa yang cukup menarik juga pada 15 dan juga 16 hari bulan berkenaan, ianya akan diadakan aktiviti di tempat yang menjadi tumpuan. Jadi untuk itu mungkin dapat Puan jelaskan dengan lebih lanjut agar habis kita ataupun mereka yang berada di sana nanti ini akan terkira-kira apakah ni sebenarnya aktivitinya ni. Jadi mungkin dapat dijelaskan lebih lanjut aktiviti yang akan berlangsung pada 2 hari tersebut. Okay, aktiviti seperti yang dikatakan tadi is a roadshow and exhibition lah. So ini akan memperkenalkan pemberitaan itulah perkhidmatan kesihatan mental yang ada di Brunei Darussalam, dan perkhidmatan ini bukan saja yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan, iaitu dari Jabatan Psikiatri, Community Psychology dan Clinical Psychology, Talan Harapan, tapi juga akan disertai oleh badan-badan swasta dan juga NGO yang memberikan perkhidmatan ini dan mengadvokasikan kesihatan mental, dan juga aktiviti bukan saja mengenai pameran atau tapi ada juga lah mengkali macam colouring untuk kanak-kanak, mengkali ada juga coffee and chats di mana orang awam boleh berjumpa dengan profesional kesihatan mental, berbincang, bertanya tentang kesihatan mental. Itu antara aktiviti yang berlangsung 2 hari yang akan diadakan pada 15 dan juga 16 Oktober. Jadi mengenai dengan bengkel komunikasi kesihatan mental ini, mungkin boleh diceritakan sedikit mengenainya. Okey, so bengkel ini seperti ialah dari kerjasama dengan Australian Embassy dan juga Association National Mental Health, Australian National Commission for Mental Health. So di sini bengkel ini ialah untuk meningkat kemahiran untuk bagaimana mensalurkan informasi dengan betul, dengan mengurangkan stigma, dan ini juga program ini, bengkel ini ialah untuk training for trainers. So siapa yang menghadiri, menyertai nanti akan dorang bukan saja untuk kemahiran diri sendiri, dorang boleh juga akan dapat menyampaikan kepada orang-orang sekeliling mereka lah, terutama tempat kerja, ahli keluarga, dan juga especially ini juga ditekan kepada media lah juga. InsyaAllah pernyataan untuk workshop ini bengkel komunikasi kesihatan mental ini akan disertai oleh seperti orang-orang yang berkepentingan lah dalam mensalurkan informasi so seperti media, pekerja-pekerja kesihatan, terutama pekerja kesihatan mental. Okey, itu dia ya. Baik, dan juga kalau dilihat pada zaman sekarang ini mengenai dengan kesihatan mental. Tadi saya ada mengkongsikan mengenai dengan masalah mental dan juga kesihatan mental. Bagi ada setengah orang katanya sama saja, tapi walhal ia dua perkataan yang berbeza. Kesihatan mental merangkumi semua, manakala masalah mental ialah mungkin seperti tadi tahu stres dan juga sebagainya. Jadi ia sebenarnya kedua-dua ini menjadi satu topik yang hangat di sekarang ini, bukan hanya setakat di negara Brunei Darussalam tapi di seluruh dunia. Mungkin daripada pandangan Puan mengenainya bagaimana? Okay, thank you for that question. Terima kasih pasal memang ada kekeliruan tentang masalah kesihatan mental dan masalah kesihatan mental. So kesihatan mental ini ia punya konotasi kepada word atau perkataan itu sebenarnya neutral, macam kesihatan fizikal, kesihatan mental. Tapi yang membawa ia berbeza ialah apabila kita ni menambah masalah kesihatan mental. Itu apabila orang itu mempunyai gangguan kesihatan mental. So kalau orang itu kita ni, macam kalau kita cakap pasal kesihatan mental, kalau boleh kita ni ubah kesihatan mental ini neutral, macam kesihatan fizikal. Kerana itu kalau kita ni buat macam itu, ia akan menambahkan stigma lagi mengenai kesihatan mental. Malakala kalau kita cakap masalah kesihatan mental ataupun gangguan, kita ni boleh tahu orang itu memang ada masalah. Okeylah, okey. So macam seperti
yang memang hangat lah benda ni, macam beberapa tahunan ni jadi perbualan kita ni. So alhamdulillah di sini orang dah lagi takut maka bercakap pasal benda ni. So ini kira syukur yang berkali stigma mengenai kesihatan mental, actually masalah kesihatan mental itu berkurangan. Dan itu yang harapan kami lah, harapan Kementerian Kesihatan supaya berkali kalau supaya kalau dengan kurangnya stigma kesihatan mental ini, orang-orang yang memerlukan bantuan dapat pergi dengan rasa takut dan rasa malu. Itulah yang kami punya harapan. Okey. Jadi di sini sebenarnya peranan kita ni sebagai masyarakat, ya, sekiranya seperti yang dikatakan tadi, ya, adanya masalah kesihatan mental dan juga kadang-kadang hanya mental kau ni sikit-sikit marah. Kadang-kadang bila sudah disabut mental tu macam marah tadi. Kau mental katanya. Jadi benda ni selalu menjadi satu isu dan menjadi satu kemarahan. Kadang-kadang mana kata ni mau, kata ni dikatakan. Sedangkan bagi mereka yang mempunyai masalah mental ni perlu kita ni bantu. Jadi peranan kita ni sebagai masyarakat sebenarnya. Itu interesting lah apa yang seperti yang atau nyatakan tadi ya. So dulu I think zaman kita ni sekolah mental tadi kita ni macam mental. So sekarang ini orang muda is more on toxic. Toxic ataupun aku depressed macam itulah. So macam adalah trend-trendnya lah ikut masa macam penggunaan gangguan kesihatan mental itu. So apabila kita ni kalau boleh sebagai masyarakat kita ni jangan ambil ringan lah kalau apabila kita ni merasa orang itu ya keadaan sedang marah apa-apa ya sedang sedih especially kalau yang senang-senang mengamuk itulah artinya di sana berkali orang itu mempunyai masalah yang ia payah untuk menghandle macam so kita ni jangan ambil ringan lah benda-benda cuma itu. Macam sakit kan. Kalau saya tersagar meja ni, jadi kemarahan. Macam sakit fizikal. Kalau macam sakit fizikal itu kan, macam kalau saya tersagar boleh saja saya nak kesakitan. Tapi orang lain tersagar sakitannya macam bila tergugur lah. So, tapi sebenarnya intensitinya sama saja. Tapi orang itu merasai different daripada saya. So, sama dengan kesihatan mental. So, boleh saja macam bis kita, esok aku kerja lagi. Sepatutnya Indah esok aku kerja. Tapi boleh orang lain, okey jua. Tapi kita ni rasa macam, stres so different people lain rasa kesakitan. So kita ni Indah boleh macam senang-senang saja kawan ni. Macam jangan bezakan kita ni punya mental sama. So kalau sedemikian bagaimana untuk kita ni mengukur kesihatan mental seseorang itu? Okay. So mengukur itu kita ni lihat macam kita ni lihat kepada kalau psikologi lah usually lihat kepada kelakuannya lah so kelakuannya tu adakah ia salah satunya macam makannya sudah tidak teratur so ada yang makan banyak ataupun makan kurang tidurnya Indah teratur juga so tidurnya Indah nyaman lah. Adakah ini disengajakan ataupun secara tidak sengaja ia mengalaminya? Secara tidak sengaja. Usually pasal ia Indah dapat kontrol, so Indah dapat tersengaja lah. Tapi kalau sudah kita ni aware, kita sudah sedar macam benda ni berlaku orang kita ni ada pilihan untuk mengubahnya. So macam ni sudah sedar, kenapa aku makan banyak ni? Kenapa aku ada stres kali aku masanya untuk berubah. Macam kalau yang ingin berubah dan itulah akan masa dapat meningkatkan dia punya penjagaan kesihatan mentalnya. So kalau macam mengukurannya itulah melihat kepada kelakuannya. So macam sepatutnya kerja, ia Indah kerja, sekolah Indah sekolah. Macam kalau di rumah biasanya ia hang out kan sama family tapi di bilik saja berkurang and then kedengaran menangis dalam bilik seorang-seorang and then kalau yang paling teruk nauzubillah min zalik ialah ia menceritakan diri sendiri dan boleh ada yang menceritakan dirinya bahawa aku rasa macam aku kan aku rasa aku no reason to live aku rasa aku perlu Indah lagi di dunia ini macam itulah so baik itulah bila
menyentuh tentang kesihatan mental ini memang sukar untuk kita ni fikirkan macam mana sebab kita ni kadang-kadang Indah dapat merasai apa perasaan diorang seperti Puan kongsikan tadi, intensiti kesakitan itu berbeza. Jadi ingin saya tanyakan juga, adakah seseorang mungkin pesakit itulah ataupun individu yang mengalaminya ini kebiasaannya mereka mengetahui mereka stres ataupun mempunyai masalah mental ataupun tidak? Okey. Selalunya individu ini it depends pelang kalau kita ni sedar kita ni ada perubahan diri kita ni dan boleh saja ia tahu ia tu dalam keadaan stres. So macam stres, anxiety, depression ni semua orang ada. Okay? It depends on orang punya level saja. So ada normal, ada yang tinggi, ada yang sedang. So tapi macam sehari-harian boleh saja kita ni punya level ni meningkat. Okay? Macam atas tekanan kehidupan ni. Macam kadang-kadang even school runs is stressful. Betul. Kan juga. So macam boleh saja. So apa yang membezakannya adalah apabila aktiviti kehari-harian itu sudah merasa seperti macam sudah diabaikan. So macam seperti cakap kerja indah kerja, macam sebagai indong dan lagi ngaukan anak. So itulah yang macam itulah level yang kita lihat macam mana ia membuat tanggungjawabnya itulah. Kalau macam stres ia stresnya tinggi pada hari ini tapi masih lagi dapat lagi melakukan apa yang aktiviti hariannya tu kira okey. Ia sudah kira managing ia punya stres. Ia kira ia sudah managing stresnya. Yang penting kita ni masih lagi ada membuat aktiviti kesukaan kita ni, menjaga kita ni punya makan minum, tidur kita ni terjaga, apa itulah dan beriadah. Beriadah ni important je lah, bukan saja untuk kesihatan fizikal tapi kesihatan mental kita ni juga. Okey, sekiranya mengetahui mempunyai masalah ataupun tekanan yang keterlaluan misal kata. Jadi disedarilah oleh orang individu itu. Jadi adakah disarankan untuk berjumpa dengan doktor untuk membuat rawatan ataupun untuk mengetahui di mana labelnya sebenarnya? Okay. So kalau sekiranya macam memang sudah terganggu sudah kehidupan sehariannya apa tu, macam ia sadar sekali ia sudah macam buat self care, ia sudah lakukan jaga makan minumnya, exercise-nya apa tu, tapi masih lagi terasa tekanan atau so ia boleh saja berjumpa dengan kesihatan di pusat kesihatan, berjumpa dengan doktor untuk mendapat referral ke psikologi atau psikiatri. So doktor akan di sanalah mengakseslah di mana keperluannya untuk berjumpa ada psikologi ataupun psikiatri. Walau bagaimanapun sekiranya macam benar-benar masih lagi ragu-ragu macam mana kesihatan mental kau ni apa, disarankan, sangat-sangat disarankanlah mereka cuba untuk menelefon 145 talian harapan telefon 145. Baik, di kesempatan ini juga dikongsikan kepada Puan, diberikan kata akhir sebelum mengakhiri sesi temu bual kita. Sedikit saja. Okay, so alhamdulillah untuk akhir kata pada hari ini mari kita ni sama-sama lah untuk mengurangkan stigma mengenai kesihatan mental. Kita ni raikanlah kali untuk publik, untuk orang awam untuk berkunjung di atrium atau mall pada hujung minggu ni. Kali ada soalan apa, habis kita boleh bertanyalah mengenai perkhidmatan psikologi yang ada di Brunei, bukan sahaja kerajaan tapi agensi-agensi swasta. Okey. Ribuan terima kasih kepada Puan Haja Rozaila binti Haji Abdul Rahman selaku psikologis dengan membincangkan dan juga menjelaskan mengenai dengan Hari Kesihatan Mental Sedunia 2022. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.